Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat berjumpa lagi kita pada hari Isnin 26 Julai 2021 pada pukul 9.30 pagi sehingga 11 pagi. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Melayu dan bersama Cikgu Aina Amira. Baiklah, kita bertemu lagi setelah cuti pertengahan penggal. Sihat ke semua? Saya harap semua sihat dan bersedia nak belajar bahasa Melayu, ya? Baiklah, kita akan belajar tema 11 perpaduan unit 22 teras keharmonian. Pastikan di depan awak ada buku teks bahasa Melayu dan kita akan gunakan buku teks muka surat 139 iaitu Jata Negara Simbol Penyatuan Rakyat. Baiklah, sebelum kita lebih jauh lagi untuk aktiviti pada hari ini, kita kena tahu dulu apa itu objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat pertama, membaca untuk mengenal pasti sekurang-kurangnya 4 isi penting dengan betul. Kedua, menulis ringkasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan dengan betul, tepat dan gramatis. Jelas? Saya harap kamu jelas tentang objektif kita pada hari ini. Baiklah, kriteria kejayaan pula. Murid akan berjaya jika pertama, murid membaca petikan muka surat 139 Jata Negara Simbol Penyatuan Rakyat dengan sebutan yang betul. Kedua, menyebut simbol yang terdapat pada Jata Negara dengan betul. Ketiga, menganalisis petikan yang disediakan dengan teliti. Saya harap kamu dapat menjayakan ketiga-tiga kriteria kejayaan tersebut. Baiklah, sebelum itu saya nak tanya, sekarang musim buah apa? Apa buah-buahan yang terdapat di rumah awak? Atau apa buah-buahan yang awak nampak di sekeliling persekitaran awak seperti di gerai-gerai atau di tepi jalan? Boleh kamu berikan contoh? Ya, betul. Buah rambutan. Buah rambutan terdapat banyak gerai-gerai. Terdapat banyak gerai yang menjual buah rambutan. Kerana musim buah rambutan. Baiklah, kenapa saya bertanya tentang buah-buahan? Kerana ia berkaitan dengan tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini. Iaitu, awak bayangkan sebiji rambutan. Awak bayangkan, sebiji rambutan itu ialah soalan atau arahan. Baiklah, apabila awak kupas rambutan tersebut, awak akan dapat isi. Kemudian, apabila awak makan, awak akan dapat buah dan awak akan membuang kulit. Begitu juga, kita akan belajar pada hari ini ialah ringkasan. Iaitu awak hanya inginkan isi sahaja. Awak tidak perlukan kulit dan biji tersebut. Awak perlu buang. Baiklah, untuk lebih jelas lagi, kita lihat contoh. Oh, sebelum tu kita mesti tahu panduan menulis ringkasan. Baiklah, berikut merupakan panduan yang awak perlu ikuti untuk mendapatkan ringkasan yang terbaik. Pertama, kenal pasti tema dan kata kunci dalam soalan atau arahan. Kedua, kenal pasti isi-isi penting dalam teks. Ketiga, tulis ringkasan satu perenggan sahaja. Keempat, pastikan setiap ayat yang ditulis mempunyai subjek dan predikat. Kelima, gunakan penanda wacana.
Keenam, tulis ringkasan antara 80 hingga 100 patah perkataan sahaja. Ketujuh, tulis bilangan perkataan di sebelah kanan bawah ringkasan dalam kurungan. Baiklah, awak mesti ingat, jangan salin bulat-bulat daripada petikan. Kedua, jangan ambil huraian, contoh dan peribahasa daripada petikan. Kerana apa? Kerana kita hanya memerlukan isi penting sahaja. Baiklah, berikut merupakan antara penanda wacana yang awak boleh gunakan. Seperti salah satu kata kerja tambah tema ialah selain itu, seterusnya, di samping itu, bukan itu sahaja, akhir sekali. Baiklah, untuk pengiraan perkataan, saya percaya awak pernah membuat rumusan semasa UPSR atau awak pernah membuat karangan pendek. Awak mesti tahu mengira patah perkataan. Kerana di sekolah rendah awak pernah mengira patah perkataan. Jadi saya percaya kamu boleh mengira patah perkataan tersebut. Tapi ini adalah antara contoh. Semua aspek yang disenaraikan di bawah adalah dikira sebagai satu perkataan. Contoh, kata nama khas. Restoran Ahmad, Siti Nurhaliza. Kata sendi, di. Kata ganda, gunung ganang, murid-murid. Peribahasa, ungkapan dan cogan kata. Ada hati seperti aur dengan tebing. Tarikh dan angka, 1000, 26 Julai 2021. Kata majmuk, tunjuk ajar, bercampur aduk. Baiklah, mari kita lihat contoh untuk kamu lebih faham. Berikut merupakan contoh soalan. Soalan dia, baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang kepentingan kokurikulum kepada para pelajar. Panjangnya ringkasan anda hendaklah antara 80 hingga 100 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Baiklah, berikut merupakan petikan yang disediakan. Jadi awak perlu teliti dan fahamkan yang manakah isi penting. Kita tidak perlu huraian contoh maupun peribahasa. Baiklah, untuk soalan tersebut dan petikan yang telah kita analisis, tema ialah aktiviti kokurikulum, kata kunci kepentingan kokurikulum kepada para pelajar. Berikut merupakan contoh isi penting yang telah dikeluarkan. Awak boleh ambil isi penting yang terdapat di petikan dan lebih baik awak olah atau awak ubah menggunakan ayat awak sendiri tapi tidak mengubah maksud asal. Dan ini ialah hasil ringkasan yang lengkap. Salah satu kepentingan kokurikulum kepada para pelajar ialah aktiviti kokurikulum di sekolah dapat memupuk dan membentuk kepribadian unggul seseorang pelajar. Di samping itu, pelajar-pelajar dilatih untuk memahami prinsip-prinsip asas alam pekerjaan yang akan diaplikasi sepenuhnya apabila mereka bekerja nanti. Selain itu, seseorang pelajar yang kurang aktif dalam kokurikulum cenderung menjadi pelajar yang pendiam, tidak suka bergaul serta hanya mementingkan diri sendiri. Seterusnya, penglibatan yang aktif dalam kokurikulum menyediakan pelajar untuk menyesuaikan diri dengan corak pembelajaran di institusi pengajian tinggi. Bukan itu sahaja, aktiviti kokurikulum membolehkan mereka bertindak dan membuat keputusan yang amat diperlukan oleh seorang pekerja yang berwawasan. Jadi, kesemua patah perkataan itu ditulis di bawah, di bahagian kanan, iaitu 98 patah perkataan. Baiklah, mari buat latihan.
Saya mahu kamu tulis ringkasan berdasarkan petikan pada muka surat 139. Saya harap kamu faham dan sekiranya kamu tidak faham, kamu boleh rujuk cara-cara bagaimana untuk membuat ringkasan yang telah saya terangkan sebentar tadi. Baiklah, sekiranya ada kekeliruan atau persoalan boleh bertanya kepada saya secara peribadi atau di dalam grup WhatsApp. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.